A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua penonton. Pada hari ini kita ada satu program yang saya fikir sungguh bermanfaat kepada semua penonton, terutama sekali daripada penonton daripada Universiti Sultan Zainal Abidin. Saya Muhammad Fazil Ahmad, merupakan moderator untuk program sharing session CEO at Faculty bersama dengan Dr. Muhammad Nizam bin Harun. Baik. Sebelum kita memulakan perbincangan kita pada petang ini, bersama-sama saya sekarang ini ialah Dr. Nizam Harun, merupakan salah seorang fellow fakulti SCO at Faculty, merupakan inisiatif Kementerian Pengajian Tinggi, yang mana program ini telah bermula pada tahun 2017 yang lalu dengan sesi pertama. Kemudian pada tahun 2018 adalah sesi kedua, manakala Dr. Nizam bersama dengan yang lainnya merupakan tim siri ketiga CEO at Faculty yang dilakukan di Open Learning Sdn Bhd. Open Learning Global Sdn Bhd. Baik. Sedikit tentang maklumat tentang program CEO at Faculty ini. Ia merupakan inisiatif Kementerian Pengajian Tinggi bermula daripada tahun 2017 hingga sekarang, dan insya-Allah pada tahun depan, pada tahun 2021 juga kita akan ada lagi fellow yang akan menyertai program CEO at Faculty ini. Program ini secara dasarnya adalah merupakan program untuk mencungkil bakat-bakat pensyarah muda daripada universiti awam terpilih di Malaysia yang ada 20 itu. Mereka dipilih daripada kalangan pensyarah muda yang berusia 40 tahun ke bawah, dan mereka dilatih selama lebih kurang setahun, 6 bulan di Kementerian Pengajian Tinggi, manakala 6 bulan lagi di industri. Mereka ini pada dasarnya merupakan program yang kita panggil sangkutan industri ataupun industrial engagement. Baik, program ini merupakan inisiatif juga daripada Menteri Pengajian Tinggi ketika itu, dan ia diteruskan sehingga sekarang bagi memastikan seluruh universiti awam di Malaysia dapat manfaat daripada program ini. Program ini adalah untuk melatih talent-talent muda untuk menjadi pemimpin kepada universiti kita pada masa akan datang. Baik, sebelum saya bersama dengan Dr. Nizam untuk bercerita sedikit tentang pengalaman beliau menyertai program CEO Faculty ini, kita tanya sedikitlah tentang latar belakang Dr. Nizam, daripada fakulti mana, usia berapa, dah kahwin ke belum ke apa, kita boleh tanya beliau lah ya. Okey, baik, saya silakan Dr. Nizam untuk memperkenalkan diri beliau. Okey, terima kasih Dr. Fazil. Di atas pengenalan program CEO at Faculty, pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak pakat kerana menjemput saya untuk menyertai sharing sessionnya ataupun sesi perkongsian pengalaman saya menyertai program CEO at Faculty ni. Okey, saya merupakan pensyarah di Fakulti Biosumber dan Industri Makanan. Umur kurang daripada 40 lah. Ya, betul. Okey, umur kurang daripada 40 lah. Okey, saya rasa sesi untuk sesi 3 ni saya rasa rezeki saya lah. Sebab saya rasa bila dah mencapai umur 40 tu saya rasa tak nak kot. Okey. Saya merupakan pensyarah di Jabatan Pusat Pengajian Sains Haiwan, dan pertama kali saya mendengar mengenai program ini adalah pada tahun 2018 lah. Ketika itu Dr. Fazil sendirilah yang memperkenalkan program ini di fakulti kami. Jadi ketika program ini diperkenalkan, saya teruja untuk menyertai. Jadi okey, ini peribadi. Dah jadi saya sebenarnya memohon untuk memasuki cycle 2 sebenarnya. Fasa 2 ya. Tapi bukan rezeki. Memang saya punya perjalanan saya tu memang adalah bersama cycle 3. Okey, so cycle 2 saya setakat temu duga je. Jadi untuk cycle 3 saya cuba lagi. Dan alhamdulillah berjaya dipilih untuk menyertai program ini.
Dan apabila saya terpilih, sebenarnya Dr. Fazil ya, program CEO Faculty ni sebenarnya ketika proses fasa pemilihan tu, calon-calon dia dibuat matchmaking. Matchmaking ya. Maksudnya mana-mana calon yang layak, dia akan match dengan company mana yang akan di-attach. Jadi secara peribadi saya, memang open learning tu pilihan lah. Pilihan lah. Tapi dari segi strategi, program pun ada strategi jugalah. Nak masuk program ni ada strategi. Jadi dari segi strategi, kita memilih mana-mana industri ataupun syarikat yang macam dekat dengan kita. Jadi sebenarnya saya memilih QSR. Saya memilih QSR. Tapi sebab pemilihan fellow ni berdasarkan perbincangan antara CEO. Okey, jadi alhamdulillah rezeki saya, CEO Open Learning memilih saya untuk attach di Open Learning. Dan apabila saya dapat Open Learning tu memang teruja dan gembira lah. Teruja dan gembira sebab sebelum saya menjadi ketua pusat pengajian, saya merupakan penyelaras jaminan kualiti dan e-pembelajaran. Jadi dunia e-learning tu, e-pembelajaran ni memang tak lari daripada Open Learning ni. Jadi sebab tu saya dah kenal dengan Open Learning ni. Jadi apabila dapat peluang untuk attach di Open Learning, satu peluang yang saya tak boleh tolak lah. Okey. Jadi cuma menjadi kerisauan saya ketika saya dapat Open Learning ni adalah saya ni sebenarnya bukan bidang komputer, bukan bidang IT ke, bukan teknologi gadget sangatlah kan. Dan kita tahu Open Learning ni dia mengenai pengajian dalam talian. Pengajian dalam talian. So saya sebenarnya risaulah apa yang saya boleh bagi. Apa saya boleh bagi dengan saya punya kepakaran dalam bidang sains haiwan. Jadi macam tak match. Tapi sebenarnya saya masuk ke Open Learning ni sebagai saya memakai topi sebagai seorang akademik. Sebagai ahli akademik. So sebenarnya akademik memang tak boleh lari daripada Open Learning lah. Mereka membuat pengajian dalam talian semua. Jadi cara untuk saya menyumbang kepada Open Learning tu dengan cara sebagai seorang ahli akademik lah. Apa yang kekurangan kita, apa yang kita boleh sumbang kepada syarikat Open Learning itulah. Okey. Kalau kita lihat sebenarnya talent-talent yang dipilih untuk menyertai CEO Faculty ini, mereka sebenarnya telah melalui tapisan yang sungguh teliti. Bukan sahaja daripada peringkat universiti, tetapi daripada peringkat Kementerian Pengajian Tinggi juga, mereka telah dinilai, ditapis dan mengikuti program-program tertentu untuk melayakkan mereka menyertai program ini. Kalau kita lihat, kalau kita nak pilih pun sekalipun syarikat-syarikat tertentu yang kita minat pun, tak semestinya kita dapat syarikat itu. Kerana apa? CEO ataupun ketua syarikat itu sahaja yang akan memastikan siapa sebenarnya calon-calon yang sesuai untuk menyertai di syarikat mereka. Baik, kalau kita lihat daripada sudut pemilihan itu, apakah cadangan ataupun saranan ya kepada calon-calon yang pada masa akan datang untuk mereka bersiap sedia ya bagi menyertai program ini? Kerana pada pandangan saya, kalau mereka menyertai program ini, sebenarnya ini satu asas untuk mereka menjadikan sebagai tempat untuk mereka melangkah lebih jauh lagi selepas ini. Sebab bila kita berada di dalam industri, kita tak sama dengan berada di dalam bidang akademik. Jadi macam mana pandangan Dr. Nizam untuk memastikan calon-calon akan datang, mereka bersedia untuk menyertai program CEO Faculty ini? Okey, bagi bakal-bakal calon yang ingin menyertai CEO Faculty ini, pertama sekali saya yang penting adalah mindset ya. Kita jangan macam terlalu menutup minda kita. Contohnya macam saya bidang sains haiwan, jadi nak syarikat yang QSR. QSR. Okey. Sebenarnya pengalaman saya menyertai program ini dan saya tengok fellow-fellow lain berada di syarikat yang tidak ada kaitan dengan bidang mereka. Sebagai contoh,
ada yang di bidang dia nanotech, tapi membuat attachment di Maybank. Adakah ada masalah tak bila dia sebenarnya setiap syarikat tu dia telah mempunyai perancangan walaupun mereka mengambil fellow yang bukan dalam bidang, tapi sebenarnya di setiap syarikat tu dia dah ada bahagian-bahagian yang boleh pensyarah dengan bidang apa pun masuk. Sebagai contohnya macam Huawei. Huawei kita punya fellow Dr. Wan Omar ya. Walaupun bidang Huawei tu tidak bersangkut dengan Dr. Wan Omar, sorry Dr. Omar. Tidak berkaitan, tapi sebenarnya di Huawei mereka ada satu bahagian yang mengenai smart learning. Smart learning. Jadi secara tak langsung, walaupun Dr. Wan Omar bukan pakar bidang IT telekomunikasi, tapi sebenarnya ada bahagian tu. Dan sama jugalah saya di Open Learning, walaupun saya bukan tekno gadget, bukan komputer, bukan IT, tapi apa yang mereka dapat daripada saya adalah sebagai pandangan sebagai seorang pensyarah ataupun ahli akademik. Okey. Kalau kita tengok ya, program CEO Faculty ni sudah pastilah kalau kita tengok perkataan CEO tu pun adalah ketua pegawai eksekutif at faculty. Jadi sebenarnya apa yang membezakan program ini adalah fellow itu sendiri sebenarnya dia belajar secara dekat dengan CEO di tempat itu. Sebagai contoh, kalau macam Dr. Nizam tadi dengan CEO dia di situlah. Kalau macam pengalaman saya sebagai CEO fakulti yang dulu tu, saya bersama dengan CEO di situ, iaitu pada ketika itu Datuk Sri Azhari lah, di QSR Brand. Jadi apabila kita berdekat dengan dia punya the higher ranking of management kat situ, bagaimana cara kita boleh mencedok ilmu mereka? Bagaimana cara Dr. Nizam pendekatan yang diguna pakai? Sebab apa? Kalau kita lihat mereka ini bukannya macam kita, maknanya kita ni bukannya berkedudukan macam tu, maknanya duduk di tempat CEO. Jadi bagaimana pendekatan yang Dr. Nizam gunakan untuk memastikan kita dapat mencedok ilmu mereka tu, supaya kita selepas kita berada di situ, kita boleh bawa ke universiti kita untuk pembangunan universiti kita. Cuba Dr. Nizam terangkan itu. Okey, Dr. Fazil ya. Sebenarnya apa yang saya buat ataupun apa saya jalankan di Open Learning ni, dia sebenarnya sedikit berbeza lah bila kita bandingkan dengan syarikat-syarikat lain. Okey, syarikat-syarikat corporate seperti QSR, bank-bank, semua Khazanah, even Petronas sekali kan? Petronas semua. Sebabnya sebenarnya semua tahu kan, Open Learning dia punya CEO adalah Adam Brimo. Adam Brimo yang berada di Australia lah. Australia. Jadi dari segi peluang untuk kami, saya ada 2 orang fellow di Open Learning. Untuk bersama tu pada perancangan awal program, memang Adam Brimo akan datanglah ke Malaysia. Namun begitu disebabkan oleh COVID, PKP semua, segala perancangan tu tidak boleh. Tapi sebab kita di Open Learning kan, open learning kan, segalanya online kan, open. Jadi apa yang kami buat adalah bersemuka secara online lah. Memang Adam Brimo sendiri cakap lah dekat kami berdua, secara personal dia agak terkilan sebab dia memang plan dah merancang untuk terbang ke KL untuk bersama kami lah. Sebab dia memang setiap tahun dia akan balik ke KL lah. Satu lagi, walaupun kami tidak bersama CEO Open Learning tu, tapi kami dijaga oleh, saya tak kata dijaga lah, kami dilatih oleh dia punya director manager, iaitu Mr. Sarvin Kandia. Jadi saya banyak belajar daripada Sarvin lah. Dan Open Learning ni sebenarnya, syarikat Open Learning ni dia tidaklah sebesar syarikat-syarikat lainnya. Jadi kami keluarga kecil. Jadi apa yang saya tengok
dari segi pengurusannya sangat simple, sangat ringkas, sangat rapat. Jadi macam sepanjang saya berada di open learning tu tak ada rasa macam corporate sangat. Dia macam enjoy. Tapi saya seronok lah. Okay. Dah kata tentang COVID, pandemik ni, bagaimana budaya kerja semasa, ya kita tahu semasa Dr. Nizam attach di open learning berlaku PKP. So bagaimana budaya kerja baru? Kalau kita lihat sudah pasti open learning adalah ada syarikat yang berunsurkan IT. Maknanya kalau berunsurkan IT ni dia satu syarikat yang tidak ada saya rasa efek dia bukanlah macam syarikat-syarikat yang lain yang mungkin dia punya kesan dia sangat besar. Tapi mungkin budaya kerja tu adakah berubah ataupun budaya kerja tu masih lagi sama dengan cara yang sedia ada? Sebab kalau kita lihat di universiti pun dah macam open learning juga dia punya sistem sekarang ni. Betul. Sebab kita dah online, kelas pun online, even meeting pun online. Hari ni pun sebenarnya kita online. Kalau tidak kita boleh buat di depan ramai penonton kan? Betul. Hari ni pun kita sebenarnya ada normal baru kita punya program. Jadi macam mana di open learning itu dia adapt dengan situasi pandemik COVID-19 sekarang ni? Okey, terima kasih Dr. Fazil. Okey, sebelum saya berpindah ke KL, saya adalah buat sedikit kajian lah macam mana cara kerja di open learning tu dengan menggunakan Google lah. Google Sudah lah. pasti. Kan? Jadi saya tengok, saya bernasib baiklah sebab open learning ada buat video dekat YouTube. Okey. Jadi dia ada menunjuk video tu sebenarnya tak adalah kaitan dengan cara kerja, tapi kita boleh nampak situasi kerja macam mana. Jadi bila saya tengok situasi kerja, bilik semua macam mana, bilik meja semua, kita tahu cara kerja secara tidak langsung kita akan mengetahui cara budaya kerja. Budaya kerja itu. Jadi daripada video tu saya dah set macam macam ni orang open learning kerja kan. Jadi apabila saya pergi ke open learning melaporkan diri pada hari pertama, minggu pertama dan minggu kedua tu, satu perasaan yang sangat culture shock ke apa? Tak culture shock, dia macam excited. Ya, betul. Okay. Sebabnya kami diberi penerangan oleh Erika. Erika dia punya communication manager dia. Okey, menurut Erika lah. Okey, masa tu kita berbincang apa KPI yang perlu capai, semua everything lah. Menurut Erika, dari segi kerja, masuk tak kisah pukul berapa. Okay. Masuk tak kisah pukul berapa, balik tak kisah pukul berapa, asalkan projek yang kita buat tu jalan. Okay. Dan maknanya dia performance based lah. Ya, betul. Okay. Jadi even office ataupun pejabat open learning tu pun dia terbuka sebab dia adalah sharing space. Okay. Sharing space. Jadi pejabat tu bukan saja ada open learning, ada juga syarikat-syarikat lain. Jadi kami berkongsi ruang. Contohnya di bahagian lobi, masing-masing ada buat kerja kat situ. Jadi bebas. Dan Savin sendiri dia bagi tahu kat kami lah. Dia kata tak kisah nak kerja from home ke, nak kerja from cafe ke, nak kerja from restaurant ke, dia kata asalkan kerja tu buat. Jadi saya nak kata culture shock tu tak adalah shock tapi shock. Shock. SYU. Okey. Selama 2 minggu sebelum kita start PKP lah, memang menyeronokkan sebab macam saya rasa macam mengembalikan nostalgia zaman belajar kan. Bawa backpack semua. Ya, dia seronok. Sehinggalah minggu ketiga. Minggu ketiga? Minggu ketiga kita dah bermula PKP. So bila bermula PKP ni memang semua kena duduk rumah. Masa tu PKP, bukannya yang PKP apa tu kan. Jadi semua kena berkurung. Apabila berkurung, sebenarnya open learning ni dia tidaklah terjejas mana. Tapi ada juga sikitlah sebab sebagai contoh training ataupun latihan yang dibuat oleh open learning, selalunya mereka akan pergi ke
jumpa klien. Sebagai contoh, saya sempat pergi ke Raffles College. Okey, pergi Raffles College, mereka ada 3 hari training, 3 hari latihan. Sebab masa tu Raffles baru jadi klien. Jadi training tu dia macam lebih efektif kalau bersemuka lah. So bila online dia macam ada gangguan sikit. Jadi di Raffles tu kami sempat training selama 2 hari sahaja. Hari ketiga tu 17 hari bulan dah nak start KPKP dah. Jadi saya ada compare lah, saya ada compare atau saya buat perbandingan training secara face to face dengan training secara online lah. Online saya pernah join yang training bawah Pusat Zakat. Pusat Zakat. Dia pun tapi di bawah Open Learning jugalah. Dia subscribe Open Learning punya Open Learning. Jadi saya buat perbandingan antara training secara fizikal dengan online ni. Memang online pada mulanya agak terganggu. Sebabnya satu, kita set up kita punya Open Learning punya tu, platform semua, dan masalah di tempat tu juga. Macam contohnya zakat, baru nak ni bising, nak online tak boleh, video kat mana, bunyi tak ada. So benda tu dah mengganggu sikitlah perjalanan. Dan kadang-kadang di bahagian Open Learning pula masalah server, kadang-kadang down kan. Jadi macam tak boleh. Keadaan PKP ketika itu. Betul. Tapi nak tak nak memang kita terpaksa lah. Tapi as long selepas 2-3 kali kita buat online training tu, dia semakin smooth lah, semakin lancar. Selepas zakat tu ada 2-3 training lagi saya join, sedikit lancar lah. Okey, nampak menarik sebab apa kita pun dapatlah input macam mana kita berada dalam suasana normal baru. Dan Dr. Nizam pun di sana pun kata apa, dapat mencedok ilmu daripada Open Learning tu dan dibawa ke universiti kita. Nanti insya-Allah akan boleh share dengan kita punya pengurusan universiti juga bagaimana dia punya budaya kerja di Open Learning itu sendiri. Okey, kita banyak lagi kita nak tanya pada Dr. Nizam ni, sebab apa kita nak share bersama dengan pensyarah-pensyarah muda kita di universiti kita sebab mereka ni mungkin masih kabur lagi tentang CEO faculty, apatah lagi masa saya first batch dulu lagilah kabur. Lagi kabur tu maksudnya we are not clear about the program itself. Jadi kita tak berapa clear sebenarnya program ni apa benda. Kita ingat ke kita jadi CEO? Tapi sebenarnya kita attach dengan CEO. Okey. Kita pergi seterusnya kepada perbincangan kita atau soalan saya kepada Dr. Nizam kalau kita lihat bila kita attach bersama dengan CEO maknanya yang berjawatan CEO di tempat itu, jadi apakah value ataupun kita panggil dia punya karakter seorang CEO tu yang kita boleh ambil untuk kita jadikan sebagai kita pensyarah, apa kita boleh ambil? Contohnya mungkin sikap, mungkin personality, mungkin identity. Tak boleh lagi. Mungkin dia punya personality lah. Apa yang sebenarnya yang Dr. Nizam boleh ambil daripada bila berada di Open Learning? Tidak semestinya dalam kalangan CEO, tapi mungkin dalam kalangan pekerja-pekerja di Open Learning tu untuk kita share dengan kawan-kawan kita di Uniza. Okey, berbeza sedikit lah, di Open Learning. Sebabnya saya attach di Open Learning dan di Open Learning kita ada CEO yang saya cerita tadi, Adam Brimo berada di Australia. Jadi kami banyak berhubung dengan Savin and the team. Yes. Okey, walaupun Adam berada di Australia, tapi kami berjaya menganjurkan satu sesi perkongsian juga bersama Adam lah. Jadi ketika sesi perkongsian tu Adam bercerita mengenai dia sebagai CEO, kenapa jadi CEO. Jadi ketika proses sharing session tu, saya tanyalah Adam kan, saya tanya kat Adam macam apa dia suka buat ketika free time kan. Jawapan dia work. Wah.
Japanese work. Dia workaholic lah, workaholic. Ya betul. Jadi saya rasa saya nak ambil benda tu, saya rasa macam takut. Takut kan. Mungkin setengah orang suka sebab Adam dia memang okey, sini buka laptop tidak nak. Pergi kafe buka laptop tidak nak. Pergi dapur buka laptop tidak nak. Tapi mungkin setengah orang tak macam tu. Tak macam tu. Jadi namun begitu daripada CEO ataupun daripada Adam sendiri saya belajar dia kita bila kita macam nak develop ataupun nak hasilkan satu syarikat, kita kena ada arah tuju. So dia ajar macam mana, macam okey kita nak contohnya macam Adam Brimo nak buat company open learning tu. Macam mana dia macam set target, okey ni kita tahu e-learning sekarang e-learning ke sekarang. Zaman tu e-learning akan blooming. Jadi dia guna peluang itu untuk masuk. Jadi dia nampak peluang di Malaysia ketika tu 2017. Zaman kita gila e-learning. Kan segalanya apps ini, apps itu, masuk Unicell, masuk IUCell, nak gold kan. Masih bising tu kan. Jadi nampak peluang di situ. Jadi dia masuk ke Malaysia ketika zaman kita tengah meluap-luap kan. So saya rasa macam strategi dia kena. Jadi tu daripada Adam Brimo lah. Cara kita nak ni, kita kena ada target. Kita kena ada perancangan awal apa kita nak. Okey, dari segi Savin pula, kalau ikutkan ahli di Open Learning KL ni kecil. Dia macam dalam 20 orang macam tu staff. Jadi dia satu grup yang kecil, satu family, satu keluarga yang rapat. Jadi cara Savin ni pula, dia akan monitor setiap staff dia. Dia monitor staff dia secara dekat lah. Secara dekat dan secara personal. Kalau contoh kita buat meeting atau mesyuarat, mesyuarat fakulti, mesyuarat pusat pengajian. Tapi kita tak ada connection dengan individu itu. Jadi dia cuba untuk ada hubungan interpersonal, two ways kan. Mungkin ketika dalam mesyuarat ataupun ni dia macam reluctant untuk express kan. Jadi bila dia macam macam mana ini? Itu di dalam mesyuarat ke ataupun luar? Kiranya dia ada sesi dipanggil catch up session. Dia panggil catch up session, dia akan buat setiap 6 bulan. Sekali 6 bulan. Jadi dia akan jumpa setiap staff dia macam macam mana kerja, ada masalah ke, projek macam mana. Dia cuba untuk mengenali lah supaya kita sendiri akan rasa macam bos aku concern, macam itulah. Jadi itu saya belajar lah. Saya rasa macam benda tu penting untuk setiap, bukan untuk ketua sahaja, sesiapa sahaja. Kita kalau boleh tengok kawan-kawan kita kan, nampak macam bermasalah tu, cuba tegur. Saya rasa tu. Itu benda yang macam boleh dibawa lah. Kalau kita lihat Open Learning ni satu syarikat yang membawa kepada IT itu kepada tahap yang tinggi. Kalau Dr. Nizam boleh ceritakan sedikit dengan bersama dengan kita, bagaimana kita boleh mengambil peluang bila kita menyertai CEO faculty ni kepada syarikat yang kita attach itu ataupun kita ada sambutan industri bersama mereka, apakah peluang-peluang yang boleh kita ambil untuk kita bawa ke universiti kita, memandangkan ialah kalau kita lihat dalam PKP ni penggunaan program-program yang berbentuk e-learning ni semakin kita nampak hampir 100% lah kita menggunakannya. Dulu masa tahun 2017 katanya masa baru nak mula universiti pun masih gila nak menggunakan e-learning sebagainya. Kita masih lagi macam reluctant untuk menggunakan penggunaan ialah tidak bersemuka, menggunakan online, kelas online. Kita kenapa nak kelas online? Kenapa kita nak guna gitu? Kan kita dah ada kan. So tak ada attachment dengan guru. Tapi sekarang ni kita dapati tak kira umur, tak kira siapa sahaja di universiti ni, kita dah ke arah 100% penggunaan
e-learning ke dalam pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran kita. So apa peluang yang Dr. Nizam nampak open learning boleh kita collaborate bersama dengan universiti, peluang-peluang ataupun dah ada peluang-peluang tu semasa di sana. Okey. Dah buat satu apa nama ni projek yang diberikan ataupun walaupun dummy projek tapi mungkin projek tu rasanya sesuai untuk di-applykan di universiti kita. Okey, semasa saya berada di Open Learning ya, sebenarnya Open Learning dia telah menyenaraikan KPI yang perlu capai lah. KPI yang perlu capai. KPI itu dibuat sebelum PKP, sebelum COVID. Okay. Jadi dia macam selepas COVID tu ataupun semasa PKP tu banyak yang tidak boleh dilaksanakan lah. Okey, kalau kita nak cakap apa yang Open Learning boleh sumbang kepada UNIZA ataupun apa yang UNIZA boleh sumbang kepada Open Learning, dia ada two ways benefit. Sebenarnya UNIZA bukan lagi klien, bukan lagi klien Open Learning lah. Dan saya rasa lah ni saya punya perception lah kan. Okey, kenapa saya berada di sana? Menjadi tanda tanya ke apa? Bukan, menjadi saluran ya. Saluran untuk Open Learning masuk ke UNIZA lah. Memang Open Learning sebenarnya tapi sebelum ni kita ada fellow kita bersama dengan Open Learning, Dr. Razwan. Tu kita buat sharing lain. Dia cuba masuk lah. Jadi di sini melalui program ni lah, program ni itu satu cara macam mana saya menerangkan kepada UNIZA ni apa sebenarnya Open Learning. Kalau ikutkan sebenarnya kita pernah zaman 2017 lah, banyak universiti yang buat MOOC semua tu. MOOC semua tu menggunakan platform Open Learning. Tapi sebenarnya dia punya kita develop kursus tu sebenarnya tidak mengikut apa yang Open Learning gariskan macam tu. Sebenarnya. So macam masa tu berkabur sikit lah. Jadi sebenarnya Open Learning punya kursus ni yang secara online ni sebenarnya lebih kepada macam bukan setakat untuk kita belajar, tapi kalau boleh kita nak teacher yang mengajar tu mendapat income juga. Boleh menjanakan hasil. Jadi sebenarnya walaupun kita guna kursus tu untuk kita punya student, tapi online boleh masuk dan kita boleh menjanakan hasil. Itu sebenarnya matlamat dia. Bukannya setakat macam kita buat kursus universiti. Maknanya banyak lagi sebenarnya skill lain yang boleh macam music ke. Betul. Kan? Memang itu sebenarnya dia punya objektif. Dan lepas tu dari segi UNIZA ke Open Learning, melalui saya lah. Melalui saya sebenarnya mereka sebenarnya kurang pasti macam mana pensyarah ataupun ahli akademik ini mengajar sebenarnya. Kursus tu macam develop. Dan saya quite surprise, agak kagum juga sebenarnya Open Learning ni. Untuk kita develop kursus online ni, online course ni, sebenarnya dia ada flow dia. Dia bukan upload nota, buat quiz, buat test, buat assignment, habis. Itu adalah blended mode dah. Sebenarnya aktiviti ataupun apa yang kita buat di online learning ni, di online lah, kita guna platform kan. Sebenarnya kita masih lagi perlu membuat aktiviti berdasarkan CLO. CLO. Tapi bukankah memang kita follow CLO? Tapi kita follow untuk mengajar. Tapi saya rasa kebanyakan pensyarah tak follow untuk online. Sebabnya kalau kita tengok CLO kan, CLO kita ada kognitif. Bolehlah buat online kan. Tiba-tiba efektif dengan psychomotor. Nak buat macam mana kan? Sebab tu kita lag di sini. Jadi di Open Learning mereka ada kaedah untuk cara untuk kita memilih. Kita pula macam tak ada idea ataupun kurang kreativiti. Jadi di situlah boleh dijadikan sebagai collaboration dengan kita. Betul. Jadi satu lagi pula Open Learning dia punya staff ataupun trainers ni, dia kursus ataupun contoh yang digunakan, contoh macam
kursus membuat kopi, kursus Di open learning. macam okey. bila dia menggunakan contoh. Jadi kalau boleh mereka nak contoh-contoh yang berkaitan akademik, baru dekat jiwa tu dengan pensyarah. Apabila dia macam contohnya bila dia buat training dekat Raffles tu, Raffles. bila dia buat training dekat Raffles, dia guna contoh kursus membuat kopi. So macam pensyarah ni macam apa benda ni kan, benda kan. Jadi melalui kami lah fellow, kami salah satu KPI yang kami capai adalah menyediakan satu kursus online. Jadi saya cuba membuat satu kursus online secara ringkas lah, menggunakan platform Open Learning supaya mereka boleh gunakan itu sebagai contoh untuk bila mereka pergi training. Ni adalah contoh kursus akademik. Ni kursus hobi. Ni kursus career development. Macam itulah. Maknanya sebenarnya berbeza. Betul. Kalau macam di universiti, mungkin industri dia tak tahu industri macam mana universiti punya sistem. Betul. Kan. Jadi maknanya share engagement ini satu benda yang sangat bagus untuk kedua-dua belah inilah kedua belah industri lah kita kata. Kan. Okey, saya pun nampak maknanya bagus untuk program yang Dr. Nizam sertai ini. Tapi kalau kita lihat bukan saya rasa universiti tak bersedia dengan benda-benda yang tu, tapi mungkin masa mula-mula dulu penggunaan MOOC ke ataupun ialah even Clip sendiri ataupun platform Moodle kita panggil Moodle Moodle Betul. Moodle saya takut salah sebut. Okay, platform ini sebenarnya pada peringkat permulaan 2017 ketika tu kita masih lagi orang kata apa reluctant, tak nak pakai, pengalaman kita. Betul. Kan. Jadi mungkin di situ dia terbantut di situ usaha itu. Tapi sekarang ni mungkin ada peluang kan untuk di generate semula ataupun dijanakan semula bagi memastikan proses pembelajaran dalam talian ini lebih bagus untuk universiti. Saya nampak banyak juga perbincangan kita pada hari ini saya banyak soalan sebenarnya nak tanya sebab kita sharing session bersama dengan CEO Fakulti Dr. Nizam Harun daripada Fakulti Biosumber UNIZA. Beliau dia berjabatan haiwan. Apa haiwan? Pusat Pengajian Sains Haiwan. Pusat Pengajian Sains Haiwan. Baik. Kalau Dr. Nizam nampak masa pergi di sana dah berbeza kan, berbeza bidang. Sains haiwan dengan IT satu memang benda yang memang totally different. Tapi kalau masa saya pergi ke KSR dulu, memang saya duduk di kilang. Saya duduk di kilang haiwan, kilang haiwan jugalah. Kilang memproses ayam untuk KFC. Jadi macam mana caranya Dr. Nizam untuk kita tunekan benda tu ataupun kita bagi dia selaras dengan bidang yang kita bawa ni untuk pastikan ialah kita memang belajar IT, kita belajar open learning tu dari sudut online punya proses. Tapi macam mana kita nak bawa kepada sains haiwan tu sendiri? Okey, ni pengalaman saya lah. Okey, ni sebelum wujudnya CEO fakulti ni lah. Saya rasa kebanyakan pensyarah kan terutamanya yang dalam bidang sains ataupun biologi, medik ke health ke dulu lah ni. Apabila kita dipaksa kan, untuk paksa membuat pembelajaran dalam talian ketika dulu kan sekarang lah. Ada sedikit perasaan reluctant untuk membuat benda tu. Sebabnya kita punya pemikiran online semua ni IT kan. Orang FIK boleh lah, champion lah. Kita ni nak buat macam mana? Kita nak potong binatang dekat online macam mana kan? Dia macam tu, kita fikir macam tu. Kita nak menanam pokok, macam nak menanam pokok online kita fikir macam tu. Ketika itu masa saya mula-mula balik daripada belajar lah menjadi seorang pensyarah, saya pun berfikir macam tu juga. Bila kena paksa buat online ni, macam aku nak buat apa aktiviti online kan? Aku nak masuk lab kan? Aku nak masuk lab, aku nak ni nak pegang binatang, nak potong-potong gitu kan. Jadi kita reluctant. Kita rasa macam tak boleh buat online ni, tak boleh buat online. Tak boleh. Sehinggalah saya dilantik sebagai
penyelenggaraan jaminan kualiti dan e-pembelajaran. Ketika itu baru saya macam memasuki dunia EE ni. Dunia EE ni dan saya belajarlah daripada Dr. Sharila semua, tim Akel, masa tu. Tim Akel tu sebenarnya benda EE ni, e-learning semua ni, apa-apa semua ni, dia sebenarnya adalah tools je, satu peralatan. Sebenarnya apa yang penting adalah apa material kita guna. Kita adalah subject matter expert. Macam contoh saya animal physiology. Itu saya punya subject matter expert. Kita nak benda tu transform into online. Tu je sebenarnya. Kita tak perlu macam nak buat coding lah. Tu memang bukan bidang kita. Tapi kita menggunakan tools itu untuk belajar. Jadi apa yang pensyarah perlu sebenarnya, first dia kena buka minda dulu. Jangan rasa macam aku bayu. Aku bukan komputer, aku bukan IT kan. Aku tak kerti. Nak masuk lab tak boleh. Dan sekarang sebenarnya dah berubah lah. Kita punya pensyarah dah berubah lah. Sebagai contoh saya tengok kita punya pengarah comel, Prof Harmi, paramedic, Fakulti Perubatan pun dah ke arah perubatan. Dr. Salami pun perubatan, Dr. Ras pun perubatan. So macam tidak sepatutnya ada alasan bukan bidang IT, aku tak kerti komputer. Tak ada benda tu. Benda tu boleh belajar. Itu adalah teknikal sahaja. Jadi bila saya masuk ke open learning ni, saya dah okey, aku nak ajar open learning guna komputer. Memang tak lah kan. Jadi apa yang saya boleh menyumbang adalah dari segi dari segi akademik, macam mana kita proses pembelajaran. So apa peluang di open learning? Okey, pensyarah mengajar macam ni, open learning boleh provide platform. Jadi open learning akan ajar cara untuk develop course step by step, teratur. Itu saya nampak menggunakan platform lah. Jadi di sini juga saya ingin mempersatukan lah. Kan, kalau boleh Uniza di bawah comel, mungkin kita boleh buat berbincang lah kan, secara belakang tabir. Mungkin saya ataupun pihak open learning lah, mungkin kita boleh cuba tengok produk-produk di open learning. Satu lagi saya nak terangkan di sini adalah mengenai micro credential. Kan kita pernah dengar micro credential ketika flights apa tu? Hari tu. Yang itu yang minggu akademik kan. Okey, mengenai micro credential. So di open learning kami maknanya dah mendarah mendaging dah tu dalam open learning. Okey, di open learning mereka mempunyai satu produk dikenali sebagai open cracks. So open cracks ni adalah micro credential yang dibangunkan oleh open learning. Jadi mereka menggunakan orang panggil apa, berdasarkan MQA juga. Jadi saya rasa itu salah satu cara ataupun peluang untuk Uniza ni. Sebab kita sekarang tiba-tiba nak develop micro credential kan. Saya kata itu satu peluang yang bagus lah kalau Uniza betul-betul nak ke arah micro credential. Okey, banyak kan micro credential, kita dapat banyak term baru dalam perbincangan kita pada petang ini. Saya nak membawa kita ingin sekarang ni kita nak persuade pensyarah-pensyarah baru untuk join CEO faculty ni, sebab pada CEO faculty dulu, masa yang pertama dulu saya memang buat, kita panggil apa, jarawara. Saya buat ke seluruh kampus Gurung Badak dan juga kampus Besut. Kampus Perubatan je tak pergi. Tapi memang kita buat secara secara konsisten ni, memang kita bersungguh-sungguh untuk cari bakal pelapis untuk menerajui universiti kita pada masa akan datang. Sebab mereka ni, kita semua ni bolehlah katakan, kalau macam saya, masa saya masuk tu umur saya masih lagi muda lah, 40 tahun ke bawah, tapi sekarang ni dah ke arah yang tak boleh, kalau nak masuk tak boleh masuk lah. Ni program ni. Jadi macam mana kita nak pastikan pensyarah-pensyarah muda, terutama sekali yang baru balik daripada membuat PhD mereka, untuk join. Sebab ini salah satu daripada kita panggil syarat kena ada PhD untuk join CEO faculty ni, kan. Jadi kalau boleh Dr. Nizam persuade mereka untuk join this program
Sebab kita akan ada buat pemilihan untuk mereka dan merasakan program ini adalah satu program yang bukan sahaja kita ni sebagai pensyarah kadang-kadang kita asyik-asyik menulis paper, buat research. Betul. Memang betul itu boleh meningkatkan KPI kita. Tetapi once kita join program daripada kita punya bidang, kan? Macam Dr. Nizam tu daripada sains haiwan kepada IT ke macam tu. Saya pula daripada sains sosial kepada pergi ke kilang ayam. memang satu benda yang memang saya tak pernah duga benda tu. So, kita nak ajak kawan-kawan kita kat luar sana tu join program ni untuk mereka menimba ilmu lebih lagi lah kan, lebih lagi. So, macam mana cara kita ada? Kita beritahu sikit pada mereka ni kat luar sana. Okey, betul lah tu kan? Betul Dr. Fazil. Benda-benda macam ni untuk kita persuade sesiapa sahajalah. Kan selagi mereka tidak terbuka hati tu, tidak terbuka hati tu susahlah. Kan susahlah. Saya ingat lagi Dr. Fazil datang dengan Dr. Eddie. Dr. Eddie promote program ni. Alasan yang diberi oleh pensyarah lah yang paling banyaknya masalah keluarga. Masalah keluarga. Kena berpindah lah, kena anak-anak semua kena tukar sekolah. Lepas tu kita pula bila kita join program ni kita tak tahu lagi kita ke mana. Mungkin kita ke Penang, mungkin kita ke Johor, mungkin ke Sabah Sarawak, kita tak tahu kan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok kita punya fellow kesemua fellow kita berkeluarga kecuali saya. Kecuali saya. Jadi sebenarnya alasan berkeluarga tu bukan alasan. Bukan alasan. Jadi diri sendiri tu nak berubah ke tak nak. Peluang dah ada, nak ke tak nak. Jadi bila kita diberi peluang ni untuk kita memajukan diri, kita nak ambil ke tak nak ambil. Sebab benda ni, program ni dia bukan bila-bila boleh pergi. Bukan bila-bila boleh join. Dia pemilihannya sangat ketat, hanya calon-calon yang tertentu sahaja layak untuk menyertai program ini. Dan juga peluang tu tak selalu. Kita tahu bila lagi benda berlaku kan. Harap ada lagi lah datang depan kan. Jadi apabila diberi peluang untuk masuk ni, sebenarnya saya pun tidak pada awalnya tidak yakin sebenarnya. Tidak yakin dapat. Sebab saya rasa calon-calon lain semua lagi berbakat. Tengok CV, wah kan. Betul. Overseas kan. Wah, geran juta-juta. Saya macam salah satu task yang kita orang buat adalah menghasilkan video pendek. Kita kena video 1 minit. Itu masa di KPT ke ataupun di open learning? Tak, maksudnya sebelum training tu? Sebelum pemilihan. Oh, sebelum pemilihan, okey. So kami kena buat video 1 minit. Jadi di situ kita promote kita. Sebab video ni akan di-view oleh CEO. Jadi saya macam materialnya tak banyak mana kan, geran berapa puluh ribu je. Jadi kita kena macam cara kita nak jual diri. Jual diri. Jadi saya rasa di situ kita belajar. Pitching lah, kita pitching, how to pitch yourself. Betul. Kita belajar benda-benda macam ni kita tak akan dapat di office, di pejabat. Dan peluang tu tidak semua orang boleh dapat. Jadi saya rasa sebab tu program ni bagus dan saya cuba walaupun saya rasa diri saya ni kekurangan dia. Tapi hebat. Rasa kekurangan dia, tapi kita menyertai program ni sebab kita nak meningkatkan kemahiran. Jadi bila kita berada di program tu kita cuba inilah. Kalau sebenarnya saya sebenarnya tak banyak bercakap lah sebenarnya kan. Tiba-tiba ke hari ni kena bercakap tak berhenti kan. Sebenarnya saya reluctant nak bercakap sebenarnya. Tapi selepas menyertai program ni, ni Sarvin secara peribadi lah. Dia kata dia tahu saya pemalu. Saya pemalu. Dia kata okay, it doesn't matter, it's you kan. You don't have to change kan. You don't have to change. Tapi bila kita berada di satu situasi yang kita perlu bercakap seperti sekarang ni kan, kita kena switch lah. Buanglah malu tu. Buanglah malu tu kan. Tu saya belajar daripada Sarvin lah. Dia kata kalau kita tak macam tu, sampai bila kita akan berjaya. Sebab di industri ataupun di syarikat ni, mereka yang
malu ataupun macam takut-takut, reluctant ni, dia akan ke belakang lah. Mereka yang berani menonjol, dia akan dapat. Contohnya di open learning, kita kena cari klien. Klien kan. Jadi kalau macam kita memalu, macam takut kan. Tak dapat klien. Kita kena beranilah. Okay, saya my name is Nizam, I'm from open learning. Macam tu kan. Selagi kita tak tegur, Di situ dia ajar juga skill tu. ya betul. Skill tu kan. Jadi situ saya belajar lah. Jadi Haraplah yang luar sana tu dia mau ada dapat. dan satu lagi saya rasa program ni dia boleh menjadi batu loncatan lah kan. Batu loncatan fellow CEO kan. Fellow CEO alumni kan, nak bunyi tu macam wow kan. Wow di peringkat universiti. Dan juga satu lagi saya nampak adalah kolaborasi antara universiti lah, sebab kita kenal fellow-fellow di universiti lain. Jadi secara tidak langsung kita, networking lah kita. Yes, betul, networking. Walaupun kita attach dengan open learning, tapi secara tidak langsung kita kenal mereka daripada universiti lain. Betul. Saya rasa peluang yang sangat bagus lah. Banyak maklumat yang kita dapat pada petang ni. Saya fikir pun kita dah hampir kepada penghujung pertemuan kita pada petang ini. Kita ada beberapa minit lagi kalau kita boleh simpulkan untuk pertemuan kita pada petang ini, nanti Dr. Nizam akan cerita sikitlah kesimpulan secara secara holistik. Program CEO Faculty ni sebenarnya ia nak apa? Ia sebenarnya adakah boleh melahirkan satu modal insan yang lebih baik? Sebab bagi saya, kalau saya fikir, kita dah sampai belajar sampai PhD dan sebagainya, cukuplah tu. Tapi nak buat apa lagi kita nak pergi ke industri untuk cari pengalaman-pengalaman baru kan? Kadang-kadang kita mental block kita sampai tahap tu, takat tu. Jadi secara kesimpulannya, apa yang Dr. Nizam nak katakan tentang program CEO at Faculty ini? Okey, secara kesimpulannya lah, saya tengok objektif dia ada dua lah. Ada dua yang utama. Satu, kita nak melatih pensyarah ataupun melatih pensyarah dari segi kepimpinan. Kepimpinan. Satu lagi sebagai jambatan antara universiti dengan industri. Okey, melalui pensyarah yang dilatih itulah. Jadi di sini saya rasa peluang pensyarah sekiranya terpilih untuk program CEO ni, sekiranya ada lagi, kan, tolong rebut peluang ini. Sebabnya pengisiannya sangat bermakna. Ya. Dari segi kepimpinan, walaupun kita rasa kita aku tak adalah nak aku taklah cita-cita divisi kan. Tapi sebenarnya kepimpinan tu bukan untuk kita memegang jawatan. Yes, betul. Kita sebagai manusia, kita memimpin juga kan. Memimpin keluarga, memimpin kawan-kawan, memimpin diri sendiri. Betul. Jadi benda tu ilmu ataupun skill yang rugi kalau kita tak improve. Jadi ada setengah-setengah pensyarah macam aku tak nak lah kan, macam tak nak join kan. Buang sifat tak nak tu. Ambil peluang untuk mencuba. Mungkin dapat, mungkin tak dapat. Terutamanya yang pensyarah baru, cuba lagi tahun ni kan. So pakat kena ambil ni lah. Pakat kena ambil inisiatif lah kan. Kan banyakkan lagi jeraya wara. Jeraya wara untuk kita promote lah. Saya rasa sebenarnya ramai nak menyertai, cuma mereka masih lagi tak jelas mengenai program ataupun perjalanan program ni. Okey. Dan saya rasa industri itulah memang sekarang kita kolaborasi bersama industri. Jadi saya rasa ini adalah satu lagi cabang ataupun peluang untuk universiti dekat dengan industri. Sebab kita nak jual kita punya graduan kan. Jadi kita nak tahu apa sebenarnya industri nak. Jadi dari segi situ kita nampak sebenarnya industri macam ni nak pekerja macam ni. Kita pula hasilkan graduan yang macam ni, yang lebih kepada knowledge. Tapi industri nak lebih kepada technical skill kan. Jadi tak matching. Jadi dengan adanya program ni dan kewujudan fellow ni, dengan harapan benda tu boleh di-match antara industri dan juga universiti. Apa bezanya
kita punya fellowship ni dengan postdoc, dengan apa nama ni, industri apa? Attachment kan. Okey. Kita fellow fakulti. Apa bezanya? Okey, ni saya pun tak tahulah dia Last punya. Saya tak tahulah dia punya definisi sebenarnya kan. Okey. Postdoc ni lebih kepada akademik lah. Macam kita nak apa tu? Membuat research dalam bidang akademik. Dalam bidang kita lah. Contoh saya macam animal science, saya nak explore lebih sikit ya, betul, tentang bidang animal science semua tu. Tapi attachment yang apa tu? Industri Attachment tu dia lebih dia sebenarnya dia attach dengan company. Berbeza dengan kita attach dengan CEO. Jadi level ataupun kedudukan kita itu kan. Kita bukan nak dari sudut ni, saya fikir dari sudut apa nama ni, kita boleh belajar direct kepada orang yang paling utama sekali dekat syarikat tu. Bukan nak kata kita tinggi, tapi approach dia berbeza. Kita lebih kepada belajar cara ketua memimpin, leadership skills betul. Dan training apa? Industri training tu apa? Jadi industry attachment. Industry attachment lebih kepada cara kita menyumbang kepakaran kita ke industri. Okey, terima kasih pada Dr. Nizam. Kita pun dah sampai pada penghujung pertemuan kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Nizam Harun daripada Fakulti Biosumber dan asas tani Biosumber dan industri makanan. Industri makanan. Sorry, maafkan saya, industri makanan. Betul kan saya Jadi apa nama ni, terima kasih sekali lagi kepada Pakat juga. Terima kasih kerana menjemput Dr. Nizam. Saya mewakili Pakat. Terima kasih menjemput Dr. Nizam untuk program ini. Nanti kita ada lagi sesi-sesi bersama dengan CEO fakulti yang lain daripada syarikat-syarikat yang berbeza, dan kita apa nama ni akan share kepada semua penonton, terutama sekali daripada Universiti Sultan Zainal Abidin ini. Di studio itu saya Muhammad Fazil bin Ahmad merupakan moderator pada petang ini, mengucapkan salam hormat, salam penuh ceria kepada semua, dan penuhkan minda anda dengan pelbagai ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.